Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar dan penonton yang setia bersama dengan kami pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan alhamdulillah pada bulan ini sekali lagi kami bersiaran secara langsung dari Paradise at Pergas. Dan pada malam ini kita akan mulakan perbincangan di hadis kita yang ke-16 dengan satu lagi topik yang menarik, topik yang bagi saya dekat dengan kehidupan kita, yang mungkin ramai berhadapan dengan situasi begini. Namun sebelum itu, suka untuk saya raikan teman-teman yang sudah bersama dengan kami di ruangan komen di Facebook. Ada tak? Okey, kita ada bersama dengan kita yang pertama di situ, Puan Aliza Aziz. Okey, Puan Aliza Aziz, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini Liza seorang ke? Ada tak yang lain? Oh, ada. Di awal tadi siapa? Maaf ya. Syaima. Okey, Syaima. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Oh, maaf, ada ramai lagi yang berada. Saya mohon maaf ya, kuliah sebulan sekali. dia ada di atas itu ya, saya terlepas pandang. Kita ada Cik Ros kita tadi di awalnya. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Cik Ros. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Ada juga Combi, okay, satu ada H, satu tidak ada H. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Widya juga ada dengan kita, Kak Noh tadi, Liza, Syaima, Kak Som juga, mudah-mudahan Kak Som sihat ya, lama saya tak nampak Kak Som. Ada juga bersama kita Azman Suria. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam yang memberi salam. Kak Siti kita, saya di sini ya. Kak Siti di mana tu? Ada juga Puan Hayati Hamid kita. Assalamualaikum. Salam Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada semua yang sudah masuk bersama dengan kami dan saya yakin ramai sebenarnya yang tak komen lah, segan kan nak beri salam ke apa kan, tak mengapa. Yang penting anda ikuti siaran kami pada malam ini hingga ke akhirnya, mudah-mudahan ya. Baik, pada malam ini kita akan membincangkan sebuah hadis Nabi SAW yang ringkas namun memiliki pengisian yang cukup padat. Pada malam ini kita akan bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana dia menceritakan ada seorang lelaki telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Maksudnya di situ dia minta kepada Nabi agar berikan kepada dia dengan satu wasiat. Bila Nabi SAW mendengar permintaan lelaki ini, Nabi SAW pun memberikan dengan wasiat yang cukup ringkas kepada beliau. Nabi katakan, la taghdab. Okey, la taghdab. Maksudnya, janganlah kamu marah. Namun dalam perbincangan hadis ini ataupun dalam matan hadis ini, Abu Hurairah menceritakan lelaki itu terus-terusan berulang kali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat-wasiat yang lain. Namun kita dapati di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan wasiat yang sama kepada lelaki itu, la taghdab. Okey, jadi dia minta banyak kali, faraddada miraran. Dia ulang lagi permintaannya kepada Nabi berulang kali, dan dalam masa yang sama Nabi SAW juga memberikan jawapan yang berulang kali sama kepada lelaki itu. So di sini kita lihat ya,
Ada seorang lelaki, dia datang bertemu dengan Nabi meminta wasiat. Wasiatnya ringkas, la taghdab. Walaupun ditanya berulang kali, Nabi SAW tetap memberitahu kepada lelaki ini, la taghdab. Ada juga penjelasan di kalangan para ulama menyatakan bahawa lelaki ini namanya ialah Abu Darda radhiyallahu an. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang mana dia kata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amal yang dengannya dapat memasukkan aku ke dalam syurga. Jadi ada riwayat yang menyatakan bahawa Abu Darda pernah bertanya kepada Nabi tentang amalan yang boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Nabi SAW menjawab, janganlah engkau marah, walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah dan untukmu ada syurga. Namun di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau tidak menyebutkan siapa nama lelaki itu. Dan ada juga riwayat Imam Ahmad yang menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku kepada Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, katakanlah kepada aku satu ucapan yang ringkas, yang mudah-mudahan aku dapat memahaminya. Jadi Nabi SAW memberikan kepada lelaki ini, kepada Jariyah tadi kan, dengan jawapan yang singkat yang dia inginkan. Nabi kata kepada dia, la taghdab. Maka aku menanyakan hal itu berulang kali. Jawapannya tetap sama. Janganlah engkau marah. Jadi di sini lelaki itu, pertama, kemungkinan ia adalah Abu Darda. Okey, Abu Darda tanya apa tadi kepada Nabi? Amalan yang memasukkan dia ke dalam syurga. Nabi kata, jangan marah. Kemudian yang kedua, kita ada Jariyah. Jariyah bin Qudamah. Kedua-duanya di kalangan sahabat Nabi ya. Jadi dia juga pernah bertanya kepada Nabi SAW dengan satu, maknanya dia minta kepada Nabi supaya berikan kepada dia nasihat yang ringkas. Nabi memberikan jawapan la taghdab. Ada di kalangan para ulama juga berpendapat bahawa ini adalah peristiwa yang berbeza, berlaku kepada para sahabat yang berbeza. Tapi tak mengapalah ya, yang penting kita dapati di sini pesanan Nabi SAW adalah pesanan yang sama. Apakah ia? La taghdab, iaitu janganlah kamu marah. Okey, para penonton sekalian, saya nak tanya, marah ni ada dua bahagian. Marah yang tercela. Boleh tak sesiapa berikan kepada saya perbezaan antara kedua-duanya? Sila letakkan di ruangan komen, nanti admin saya akan paparkan. Okay, kita nak tahu, apakah yang anda faham dengan marah yang terpuji dan marah yang tercela? Sebab kalau Nabi kata la taghdab ni, adakah ianya kita dengan kedua-dua rasa marah? Sedangkan di sana kita fahami bahawa marah ni ada banyak kategori. Jadi nak mudahnya kita kata ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Jadi kita nak faham, marah yang terpuji bagaimana? Marah yang tercela pula bagaimana? Okey, sila letakkan di ruangan komen, nanti saya baca. Ada tak jawapan daripada para penonton kita semuanya? Boleh letakkan di ruangan komen. Tak apa, salah pun tak apa, kita tak ada markah. Nanti saya betulkan jika salah. Marah yang terpuji dan marah yang tercela. Kalau tak pasti, letak sahaja tak pasti di ruangan komen tu. Okey, jadi kita tahu, oh maknanya tak pasti, tak tahu. So, kita akan terangkan. Jadi bagaimana? Belum ada jawapan lagi.
masih lagi berfikir apakah jawapan yang sepatutnya diberikan. Ada ke tidak? Tak pasti. Oh Widya, terima kasih Widya memberikan jawapan di situ. Tak pasti lagi. Okey, Syaimak kata marah yang menggunakan kata-kata kesat. Okey, kita boleh lock dulu jawapan dia. Azman kata marah yang terpuji, adakah kita marah bila agama Islam diusik? Boleh juga, saya ambil dulu. Liza kata tak pasti. Okay. Mas Linda kata tak pasti juga. Kak Som tahu tak jawapannya, Kak Som? Lama tak baca komen Kak Som? Ada jawapan tak Kak Som? Okay, Nur Husna pun kata tak pasti. Tadi Syaimak dengan Azman yang berikan jawapan. Baik, Huza di situ. Huza kata marah yang terpuji itu marah tercela, mengguris perasaan dan menghina. Syaimak jelaskan lagi. Marah yang terpuji mungkin yang bila dia dapat kawal mulutnya. Kak Som dah keluar. Kak Som kata apa? Marah yang terpuji. Marah kalau orang buat kesilapan dan kita tegur. Macam mana tu? Marah yang terpuji, marah kalau orang yang buat kesilapan dan kita tegur dia. Marah yang tercela, marah tanpa sebab. Oh, okey, faham. Marah yang terpuji, bila kita nampak ada orang buat salah, kita tegur. Maknanya kita tak agree lah dengan apa yang dia buat. Okey, itu marah yang terpuji. Kalau marah yang cela tadi, Kak Som kata marah tanpa sebab. Okay, Kak Nur kata apa tu? Marah terpuji, marah yang timbul kerana langgar larangan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan komentarnya tadi kan. Yang memberikan jawapan-jawapannya. Agak menarik ya, jawapan-jawapan yang diberikan. Baik, tak ada yang salah dan tak ada markah juga di situ. Namun yang penting saya boleh ambil kesemua jawapan yang diberikan oleh para penonton kita yang bersama dengan kita pada malam ini. Okey. Baik, marah yang terpuji saya simpulkan begini. Marah yang terpuji ialah bila kita marah kerana Allah. Apa maksud marah kerana Allah? Bila kita nampak kemaksiatan, kita nampak dosa, kita marah. Contoh saya berikan. Kita nampak anak kita, dia buat perkara yang melanggar perintah Allah. Takkanlah kerana kita belajar malam ni, la taghdab, kita pun tengok senyum sahaja. Kan? Itu kita kata bukan konteksnya untuk diaplikasikan hadis Nabi SAW itu tadi. Jadi bila kita nampak anak kita ada melakukan perkara yang melanggar perintah Allah. Okay, perkara mungkin dia berbohong, berbohong ni dosa. Berbohong ataupun dia bergaduh, dia maki kawan dia, contoh gitu kan. Kita nampak takkan kita nak senyum anak kita buat perkara itu. Bagi saya, mak mana yang tak marah kalau anak dia ataupun ayah mana yang tak geram kalau anak dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Pasti kita ada rasa marah. Jadi, perasaan marah yang ada pada diri kita pada waktu itu, kita boleh kategorikan ia sebagai marah yang terpuji. Kerana kita melihat ada orang melakukan perbuatan maksiat, dosa. Okey, baik. Itu secara ringkasnya sahaja ya. Actually ada banyak lagi contoh yang boleh saya berikan. Cuma bimbang nanti tak sempat saya nak selesaikan slide saya. Baik, kita lihat di sini. Jika marah itu adalah marah yang tercela. Tadi Kak Som ya, dia kata marah yang tercela ialah marah tanpa sebab. Kemudian Kak Nur kata tadi marah yang tercela ialah marah yang tak boleh menguasai diri. Marah yang tak boleh menguasai diri. Kemudian tadi Huza pun ada kata mengguris perasaan ataupun menghina. Bila kita marah, kita melakukan perbuatan tersebut. Marah yang tercela sebagaimana Syaimak tadi di awalnya, Syaimak kata itu marah yang menggunakan kata-kata kesat. Baik, kita lihat begini. Marah adalah satu perasaan yang normal, fitrah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Tujuannya ialah tadi untuk marah yang terpuji. Namun, jika
kita tak mampu untuk mengawal kemarahan tersebut sehingga menimbulkan perbuatan yang tidak baik daripada kemarahan itu. Inilah yang kita panggil ia sebagai marah yang tercela. Contoh saya berikan. Kita geramlah dengan anak kita tadi kan. Marah betul dengan anak kita ni. Takkanlah kerana kita marah sangat kita nak pukul bantai anak itu sehingga membunuh dia. Nampak ya? Jika dah begitu keadaannya, inilah yang kita panggil sebagai marah yang tercela. Yang tidak mampu untuk mengawal perasaan. Kita marah sekarang ni, mungkin kita pergi dekat satu kaunter ni lah. Okay, kakak yang kerja sebagai customer service tu kan, selalu ni kakak kaunter ni garang kan. Kakak kaunter tu bukan main garang lagi. Kita tanya sepatah, dia marah. Kita tanya 2 patah, dia marah lagi. Kita tanya 3 patah, lagilah dia marah. Kita pun masa tu, ya Allah, hai. Rasa tak boleh tahan. Kita pun tengking dia balik. Jadi ini kita kata sebagai marah yang tercela. Kerana apa? Tak seharusnya juga. Walaupun kita kata, dia start dulu Zaza. Dia yang marah-marah saya kan. Saya tak salah dia marah-marah saya. Betul lah. Tapi perlukah kita marah dengan menengking kepada orang itu tadi? Kerana dia tengking kita. Nanti saya berikan contoh. Sebab itu ada berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi sekarang jelas ya, marah yang terpuji bagaimana? Marah yang tercela bagaimana? Maka hadis kita pada malam ini, la taghdab, yang Nabi SAW memberikan wasiatnya kepada para sahabat itu ialah tentang marah yang tercela. Okey, marah yang tercela. Baik. Kita lihat di slide saya yang berikutnya. Menahan. So kalau kita, tadi saya kata marah ini adalah fitrah yang Allah berikan. Perkara yang normal, yang ada pada diri seseorang manusia. Jadi sekarang tugas kita ialah, bila kita marah, kita perlu kawal. Bukan kita kata tak boleh marah langsung. Marah itu wajar. Marah itu boleh. Kalau tiba-tiba ada orang tengking kita, kan ada orang mengata kita, ada orang tiba-tiba cela kita, of course kita akan rasa marah. Geram je, kecil besar je aku tengok dia. Macam itu kan rasanya kan. Sikit lagi je kan, sikit lagi dia kena. Kita rasa begitu. Tapi di sini tugas kita ialah untuk menahan rasa marah itu. Dan menahan rasa marah adalah akhlak yang terpuji, diajar oleh Nabi SAW kepada umat baginda. Maka sebab itu di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat baginda dengan akhlak yang mulia, iaitu kita ni sentiasa, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar menghiasi diri dengan kesantunan dan saling kasih mengasihi. Kemudian Nabi SAW sering kali menasihatkan kita ini agar jangan menyakiti, mengganggu orang lain. Okey, daripada kedua-dua poin itu tadi, yang mana Nabi SAW sentiasa mengajarkan kita ini supaya menjadi seorang muslimah yang berbudi pekerti mulia, yang kita panggil sebagai orang yang memiliki tutur kata yang baik, kan? Sentiasa menyantuni orang yang ada di sekitar kita. Bermakna dalam masa yang sama, Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita agar jangan mengganggu, menyakiti dan membuat orang lain rasa tidak selesa dengan sikap kita. Maka untuk ada kedua-dua hal itu, antaranya ialah Nabi mengajarkan kepada kita agar menahan rasa marah. Okey, so kita kena tahan rasa marah kita. Bukan, tadi saya dah jelaskan, bukan kita kata tak boleh marah, tetapi perlu menahan rasa marah tersebut. Mengapa? Mengapa kita perlu menahan rasa marah ini? Ada 3 perkara yang ingin saya tekankan dalam perbincangan kita. Marah ianya boleh mengakibatkan perbuatan, itu tangan, anggota badan kita. Kita lihat pada anggota badan kita. Marah ini dia boleh memberi kesan kepada anggota badan kita. Iaitu pada tangan, pada kaki yang berkaitan dengan tindakan. Kemudian lidah. Okey, seterusnya hati kita. Bagaimanakah itu, kita lihat di sini. Yang pertama, yang berkaitan dengan
perbuatan. Okay, yang berkaitan dengan perbuatan iaitu tangan, kaki, di mana kalau orang itu dia tidak mengawal rasa marahnya, lalu dia menghembuskan kata-kata yang tak baik ataupun dia melampiaskan rasa marah itu, ini akan menyebabkan kaki dan tangannya jalan. Faham ya? Maksudnya dia boleh mula memukul, mula menyeksa, menyakiti dan membunuh. Sebab itu kita tak hairan bila kita baca akhbar kan, ada kes-kes yang kadang-kadang tak masuk akal. Boleh dia pukul anak dia sampai mati kan? Boleh dia pukul pembantu rumah dia seksa pembantu rumah dia. Boleh dia buat mak dia macam gitu. Kan kita fikir boleh. Boleh. Kenapa boleh? Kerana dia tak dapat mengawal rasa marah dia. Mungkin pembantunya ada buat perkara yang salah di rumahnya, dia marah, geram, terus tangannya jalan. Kan? Macam tadi saya bagi contoh, anaknya ada buat perkara yang salah, kadang-kadang budak kecil kan, perangainya, kerenahnya. Maaf ya, saya kata na'udzubillah juga budak kecil ni. Kan, nampak je kecil, tetapi ya Allah, sabar je kita tengok kan. Kita cakap jangan. Budak tu buat juga, budak tu gini, kita geram tangan kita, kita pukul anak kita. Kenapa? Tak mampu untuk mengawal rasa marah itu tadi. Jadi ini punca yang pertama mengapa ada orang dia boleh membunuh. Sebab itu, awal-awal Nabi pesan, marah. Okay? Jangan marah. Bila kita marah, kawal rasa itu. Kemudian, yang kedua, bagaimana jika ia melibatkan lisan kita, okay? Lidah kita di sini. Iaitu, kita boleh mengeluarkan perkataan yang keji. Ada orang, dia marah, kaki tangan tak jalan. Tapi yang jalan ialah lidahnya. Betul tak? Ada orang dia marahlah. Tapi dia tak berani nak pukul. Tak berani nak tendang. Dia tak berani buat apa-apa. Nak seksa ke apa tak. Tapi dia gunakan lidah dia. Yang mana lidah itu akan menuduh, memfitnah, mencaci maki, bahkan berdusta. Yang asalnya daripada kemarahan yang begitu meluap-luap yang ada dalam diri dia. Yang dia tak boleh kawal. Dia kata, siap engkau nanti engkau buat aku kan. Sekejap engkau aku buatlah fitnah engkau dekat IG macam itu kan. Aku viral kan kau tidur mulut kau tenganga macam gitu kan. Dia kata, kau jambu sangat kau hina aku tadi kan. Kau kata mulut aku apa gigi aku jongang. Nanti engkau aku post gambar kau macam tu. Dia marah kan. Dia tak pukul kan. Tapi kita nampak bagaimana dia menggunakan mulut dia. Sebab saya banyak kali ingatkan, kadang-kadang mulut ini dia bukan hanya setakat mengeluarkan suara. Pada zaman kita hari ini, mulut kita tangan yang jalan. Betul tak? Kita nak cakap sesuatu, kita type, kita post. Betul tak? Kita upload. Jadi samalah kalau kita nak memalukan orang itu kerana kita marah dengan dia, ataupun kita nak memfitnah dia, kita nak bercakap sesuatu yang tak benar tentang diri orang itu, kita boleh saja menggunakan jari jemari itu tadi kan, dengan post tadi kan. Yang sebenarnya itu adalah perbuatan kita mengkeji dia menerusi lisan kita. Tetapi kita mewakili jari jemari kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Okey, baik. Yang ketiga ialah merosakkan keimanan. Ini saya panggil sebagai perbuatan yang sangat halus. Sebab ia berkaitan dengan hati. Hati ni orang tak nampak. Okay? Orang di sekitar kita tak dapat lihat apa sebenarnya yang terbuku dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita ni, orang tak nampak. Kita sahaja yang tahu hati kita bagaimana. Jadi di sini, bagaimana kemarahan boleh merosakkan keimanan seseorang. Ada orang, dia tak menggunakan kaki dan tangan, dia tidak menggunakan lidahnya untuk melampiaskan rasa marahnya. Tetapi ada orang dia menggunakan cara yang begitu halus yang boleh menyebabkan keimanannya tergadai. Apa dia buat? Dia pergi jumpa bomoh, dia sihirkan orang itu. Ni maknanya kemarahan, berasaskan kepada kemarahan. Ada orang kata, okey, kau ni betul lah, kau tak kenal aku siapa. Nanti aku baik-baik kau pijak kepala aku dia marah tau. Dia marah tu, aku baik-baik kau pijak kepala aku kau tak tahu aku siapa. Nanti
Aku hantar jin kali hijau dekat rumah kau. Macam gitu kan. Biar kau tahu langit tu tinggi ke rendah. Sekarang ini, kalau kita percaya, kita mengambil jin contoh, ataupun kita percaya kepada kuasa bomoh untuk membantu kita melampiaskan rasa marah itu tadi kan, ini boleh merosakkan keimanan kita. Betul tak? Sebab apa? Kita telah melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu bagi saya di sini memang cantik sangat bila Nabi SAW mengingatkan, memberikan wasiat yang sebenarnya ringkas. Kalau kita kata jangan marah, apa hal jangan marah? Tapi daripada pesanan jangan marah itulah sebenarnya sangat baik. Kerana kalau kita tak dapat menguasai, maksudnya kalau tak dapat mengawal, saya tukar kembali ayat saya. Kalau kita tak dapat mengawal rasa marah kita, inilah yang akan menyebabkan kita melakukan dosa demi dosa sehingga ianya boleh melibatkan dosa syirik yang membabitkan hati kita yang orang lain tak nampak. Jadi bahaya, sangat bahaya. Sebab tu Nabi kata apa? La taghdab, jangan marah. Baik, seterusnya. Kita selalu ingatkan bahawa marah ini adalah tanda kita hebat. Kalau kita dapat balas, kalau kita dapat mengeluarkan kata-kata yang tak baik, kalau kita dapat pukul orang itu, kalau kita buat sesuatu yang mencederakan dia, kerana orang tu mungkinlah ada buat sesuatu yang tak baik pada diri kita ataupun kita tak berkenanlah dengan tindakan dia, kita rasa perkara itu akan menunjukkan bahawa kita adalah orang yang hebat, yang kuat, orang takut pada diri kita. Namun, Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang lain. Nabi kata begini, Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah yang pandai berkelahi. Maksudnya yang pandai menunjukkan kuat dia tu bagaimana. Yang boleh memukul, yang boleh kata tumbuk, yang boleh tendang ataupun menggunakan lidah dia untuk bergaduh kan. Selalu kita kata kalau orang tu diam, kenapa diam je? Kau ni lembik sangat kan. Lembik sangat kau ni. Kalau dia cakap itu kau cakap balik lah. Selalunya kita kata gitu kan. Kerana kita melihat kalau kita pandai membidas kembali, cakap kembali kepada orang yang berkata kasar kepada kita, bermakna kita kuat. Kita selalu memahami keadaan itu dengan situasi yang sedemikian. Tapi Nabi ingatkan kepada kita, innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat sebenarnya ialah orang yang mampu mengawal dirinya ketika dia marah. Kerana itu bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan. Kita nak kawal marah ni, saya cakap sedap lah, ya betul tak? Yelah, saya cakap sedap lah kawal marah, jaga lidah, jangan tendang orang. Habis kalau dah orang tu sepak kita, takkan kita nak diam aja macam gitu kan rasanya kan. Tetapi sebenarnya kalau kita dapat diam, kalau kita dapat menahan rasa marah itu, itulah kekuatan. Itulah sebenarnya yang menunjukkan diri kita hebat. Kerana apa? Ia mencerminkan kita memiliki akhlak yang terpuji. Saat kita marah, kita masih lagi boleh mengeluarkan kata-kata yang baik. Bermakna baiklah kita. Saat kita marah, kita masih lagi boleh menyantuni orang lain yang buat kita marah itu, baiklah kita. Saat kita marah, kita masih lagi boleh berhusnuzon kepada orang itu, baiklah kita. Tapi nak buat bukan mudah. Ia perkara yang sukar. Ia melibatkan praktikal yang bertahun-tahun. Okey, melibatkan latihan pada diri kita. Maka sebab itu di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan cara untuk menahan marah. Ini indahnya Nabi SAW. Nabi biasanya bila Nabi melarang ataupun menyuruh kita dengan satu perbuatannya, Nabi akan jelaskan. Dan Nabi SAW biasanya beritahu kita bagaimana untuk kamu atasi, untuk kamu lakukan bila satu perbuatan aku larang ataupun aku perintahkan. Nabi tak biarkan kita tergantung-gantung macam itu. Okey, la taghdab, Nabi kata, takkanlah. Okey, dah tu what's next? Apa nak buat Nabi? Kita jangan marah. Maka sebab itu di sini ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang lain
menguatkan perbincangan kita pada malam ini, bagi menonjolkan ataupun bagi menggariskan kepada kita panduan bagaimana kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah dapat mengawal rasa marah kita. Yang pertama di sini, okey, saya letakkan di situ. Melatih dan membiasakan diri bertindak dengan akhlak yang mulia. Sebab itu tadi saya kata ia memerlukan kepada praktikal latihan. Dia tak boleh malam ni kita belajar hadis la taghdab, esok terus kita nak jadi orang yang tak marah. Dia bukan begitu. Kita ni jadi orang yang nak tahan marah ini ia memerlukan masa. Lagi-lagi untuk orang yang dia memang sudah terbiasa sikit marah, sikit tekan minyak, kan? Tanya sikit dia nak marah. Lagi-lagi orang perempuan. Orang perempuan suka marah ya. Jangan marah orang perempuan, saya pun perempuan juga. Sebab ada masa-masa saya faham ya, ada masa-masa kan nanti dia PMS lah apa, itu kalau orang lelaki para suami memang sabar je lah. Sabar je lah kan. Dia ada masa-masa kan, ada period dia tu kan, Allahu Akbar. Kena sikit tak boleh orang perempuan ni. Melenting je, tekan minyak je. Tak tahulah, patut tekan minyak gear 2, 3 kan, dia terus gear 5 macam itu kan. Tak faham kita. Sekejap lagi dia okey pula. Namun di sini, sebab tu saya kata, ia memerlukan kepada latihan. Sebab tu tak kira lah, dalam apa jua situasi dia dapat mengawal perasaan yang rasa macam my blood go upstairs tu kan. Rasa nak marah, tapi dia dapat meredamkan rasa marahnya. Ia menuntut kita sentiasa, okay, setiap hari, setiap masa untuk melatih diri kita dengan akhlak mulia. Dia begini, kalau kita sentiasa bercakap dengan perkataan yang baik, setiap kali bila kita nak marah, itulah yang menjadikan kita orang yang bercakap baik, walaupun ketika marah. Jika kita orang yang sentiasa berakhlak mulia, bila kita marah, kita juga akan berakhlak mulia. Jika kita jadi orang yang sentiasa hatinya baik, hatinya tak ada rasa dengki kepada orang lain, hatinya lah hati yang tak ada cemburu, tak ada rasa iri, semua ni kan, apapun situasinya, kekal keadaan dia begitu. Sebab tu sekarang tugas kita yang pertama ialah berhijrah. Okay, berhijrah tu maksudnya daripada keadaan yang tidak baik kepada yang lebih baik. Insya-Allah, bila kita ada rasa marah itu tadi, marahnya dapat dikawal. Kerana kita sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan baik, perkataan-perkataan baik, kan? Hati yang baik. Begitu juga. Kita kata begini kan, kalau kita kata bolehlah Ustazah, sabar saya ni ada batas, selalu kita guna ayat tu kan, sabar saya ada batas. Tetapi Nabi SAW banyak menunjukkan kepada kita bahawa sabar itu adalah sabar yang tiada batas. Sabar ini dia perlu ada dalam setiap masa dan keadaan. Tetapi ia juga memerlukan kepada latihan itu tadi. Kalau kita kata, okey Ustazah, saya nak mula daripada esoklah saya nak sabar. Alhamdulillah malam ni saya belajarkan tentang la taghdab kan. Okey, esok saya nak sabar. Baik, mulakan dengan anak anda di rumah. Okey, mulakan. Anak kita kan kita tengok macam mana. Boleh tak? Jadi dia bermula daripada rumah kita. Kita dengan pasangan kita contohnya. Okey, kita dengan suami kita bagaimana? Kita dengan isteri kita bagaimana? Kalau waktu itu kita dah dapat latih dengan pasangan kita, dengan anak-anak, dengan ibu bapa kita contohnya, kerana selalunya bagi saya, akhlak yang terpuji, perkataan yang baik, apa lagi ya, semualah perkara-perkara yang baik ini, dia bermula daripada rumah. Bila di rumahnya baik, insya-Allah dia akan keluar bergaul dengan masyarakat dengan cara yang baik. Tapi saya faham juga ada orang kita balik. Kan bila dia keluar rumah, Masya Allah, Tabarakallah, suci je dia, baik, Allah cakapnya baik, cakapnya lemah lembut. Bila balik rumah jadi monster pula, itu masalah juga kan. Jadi dua-dua keadaan tu perlu dikawal lah. Kalau kita, alamak, insaf rasanya kan, dengan kawan bukan main baik lagi, dengan kawan terpuji akhlak saya, balik rumah dengan anak-anak cakap kasar, dengan pasangan cakap kasar, dengan ibu ayah asyik nak menengking. Ini kita jadikan muhasabah bersama. Kerana nak mengawal rasa marah ini, ia bermula daripada akhlak yang mulia. Jika kita dapat meletakkan, menghiasi akhlak yang mulia pada diri kita, insya-Allah dapatlah kita mengawal rasa marah itu. Namun selain menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, ada juga cara-cara yang lain Nabi SAW ajarkan kepada kita. Baik, di sini yang kedua,
Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya membaca ta'awudz. Okey, membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz tu maksudnya kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, mungkin ada di kalangan kita yang tak pasti ta'awudz itu apa. Okey, saya beritahu ta'awudz ialah ucapan kita memohon kepada Allah agar lindungi kita daripada syaitan. Iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bila kita marah, bila ada rasa nak marah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ucap begitu. Nabi SAW ada dalam sebuah peristiwa. Dalam peristiwa ini seorang sahabat Nabi dia ceritakanlah bahawa ada dua orang, tak disebutkan siapa dua orang ini. Mereka ini bergaduh. Dan bergaduh tu di sebelah Nabi SAW. Kerana ayatnya begini, istabba rajulani 'indan Nabi SAW wa nahnu 'indahu julusun. Jadi, sahabat ni cerita, ada dua orang lelaki yang saling mencerca antara satu dan yang lain. Indan Nabi, di sisi Nabi SAW. Ini kan sebab tu bahaya marah ni kan. Bila kita marah, kita dah tak ingat tahu kita berada dengan siapa. Siapa yang duduk dengan kita. Seharusnya kan kalau ikut kepada logik kita, kalau Nabi duduk sebelah kita, kita mesti rasa malu kan. Rasa, takkanlah aku nak pekik-pekik depan Nabi. Kita akan rasa begitu secara automatik. Kita akan rasa macam segannya nak marah sebab ada Nabi SAW. Kita ambil mudah macam ni lah. Kalau kita dalam kelas, depan ustazah, rasa nak marah ke? Mesti segan kan? Kalau jumpa saya dekat mana-mana kan, mesti macam tengah marah anak ni, tiba-tiba nampak saya rasa, saya confirm, suara dia mesti slow. Tengah marah anak ni dekat bus stand kan, tiba-tiba nampak saya duduk situ, ustazah, dia terus jadi lembut-lembut, ustazah, apa khabar ustazah? Dia switch, automatic dia switch. Sebab apa? Dia tahu, segan lah ada ustazah kat situ kan. Tetapi kita lihat di sini, orang yang dia tak boleh kawal rasa marah dia dah tak ingat dah siapa yang duduk situ, dia dah tak peduli dah siapa dah yang ada dekat sekitar dia. Kalau nak marah, terus dia marah. Jadi ini yang berlaku di hadapan Nabi SAW. Sahabat ni ceritakan apa? Wa ahaduhuma, tadi ada dua lelaki kan, yang saling mencerca, yang sedang bergaduh ini. Dia ceritakan begini, wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban. Salah seorang daripada dua lelaki itu, dia dalam keadaan yang sangat marah, lalu dia mencerca kawannya itu dalam keadaan yang sangat marah, qad ihmarra wajhu, sehingga wajah dia berubah menjadi merah sebab marah sangat-sangat pada waktu itu. Lalu Nabi SAW pun bersabda, bila melihatkan situasi itu, Nabi kata begini, inni la u'allimu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu. Bahawasanya aku mengajarkan satu kalimat, aku tahu satu kalimat. Kalaulah orang tersebut mengatakannya, maka akan hilang amarahnya. Maknanya Nabi kata apa? Kalaulah salah seorang daripada dua orang ini yang sedang mencaci ataupun mencerca itu tadi kan, jika mereka ada yang mengucapkan kalimat ini, nescaya rasa marah itu akan hilang. Lalu Nabi SAW kata apa? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Maka itulah kita lihat Nabi SAW mengingatkan kepada kita, bila kamu marah ataupun dah marah tu tadi kan, dah memang dah tak boleh buat apa dah marah-marah sangat, maka caranya untuk kita kawal itu tadi ialah dengan mengucapkan ta'awudz. Okey, kerana marah itu daripada syaitan. Syaitan suka sangat orang yang marah. Sebab apa tadi kita dah bincangkan 3 tadi kan? Kalau kita marah, kita boleh buat perkara dosa yang lain. Mudah, sangat mudah. Kita boleh bunuh orang tu, pukul, sakitkan dia. Kita kalau kaki tak jalan tadi, kita boleh caci maki dia, sedangkan kita tahu ini adalah larangan. Kita boleh fitnah, kita boleh berdusta, ataupun yang paling dahsyat, kita boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah kerja syaitan.
Sebab itu kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan supaya dia tak trigger kita lagi marah sampai kita lupa tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini jadikan latihan. Setiap kali rasa nak marah, setiap kali dah marah tu rasa macam nak keluarkan perkataan yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang dan ulang ayat itu. Baik, seterusnya di sini, okay, kita ada cara yang ketiga setelah itu, setelah kita ucapkan ta'awudz, Nabi ajarkan kepada kita tahan diri kita ini daripada berbicara. Jangan cakap apa-apa. Okey? Diam. Diam je. Sekarang ni, bila marah ni biasanya dia melibatkan pihak yang satu lagi kan? Betul tak? Jadi, orang yang satu lagi tu, kita ambil A dan B, okey? A dan B. Yang si A ni, dia marah-marah kita, cakap berbakul-bakul, wah dalam dia cakap kita, ya Allah, kita pun istighfar dalam hati, auzubillah minasyaitanir rajim. Kita diam. Jangan keluarkan satu perkataan pun, jangan keluarkan. Sebab kalau kita keluarkan, bimbang-bimbang memang tak terkawal tu. Sebab tu Nabi SAW kata, dalam hadis riwayat Imam Ahmad di sini, Nabi kata apa? Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di kalangan kalian marah, maka hendaklah diam. Okey, menahan bicara. Kerana kita tahu kalau kita cakap, ia akan menyakitkan. Kalau kita cakap, ia akan buat orang ni rasa macam nak terjun flat. Macam itu rasanya kan. Ni kalau aku cakap ni memang ni, orang ni memang rasa nak terjun flat. Sebab kata-kata itu sangat menyakitkan. Ya, sebab tu kita tahan kata-kata kita. Lagipun kita ni tak nak kumpul dosa. Kita pun kata, dosa saya ni dah banyak kan. Daripada saya jadi banyak berdosa, baik saya diam. Cantik. Masya Allah, barakallah. Itu lebih baik. Daripada kita nak balas kata-kata dia, daripada kita rasa, oh saya nak pertahankan. Yelah, nanti-nanti dulu, sabar. Okay, sabar dulu. Bagi dia marah dulu, tak kisahlah dia nak kata apa. Biar, diamkan dia. Kita diamkan dia. Sebab kalau waktu itu juga kita cakap, dia akan menimbulkan pergaduhan yang besar. Contoh saya kata gini, kita kan sebagai pasangan suami isteri kan, kalau suami marah, isteri marah, makin dahsyat kan? Sebab tu, satu api, satu air. Dia begitu. Ini rumah tangga ya. Kita panggil skill dalam rumah tangga kan. Bila satu marah, satu diam. Kalau dua-dua marah, habislah. Contoh marah anak kan, marah anak. Suami kita marah anak tu kan, kita diamlah. Kalau kita marah, suami kita marah, habis budak tu. Dia macam tu keadaannya. Sebab itu, pendekatan mendiamkan diri bukanlah pendekatan yang menunjukkan kita lemah. Tetapi ialah untuk mengawal situasi supaya ia tidak menjadi lebih teruk. Okey, supaya ia tidak menjadi lebih buruk. Baik, seterusnya, tadi diamkan, yang keempat di sini ialah mengubah posisi keadaan diri kita. Ini biasalah. Kadang-kadang kita pun banyak kali dengar kan mengubah tentang posisi diri kita ni kan. Iaitu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Jika salah seorang di kalangan kalian sedang marah, yang mana dia marah tu dalam keadaan berdiri, falyajlis. Hendaklah dia duduk. Okey, bila diri kita duduk. Lalu Nabi kata, fa in dhahaba anhu al-ghadab, maka itu akan menghilangkan rasa marahnya. Wa illa, tetapi kalau masih lagi marah, kita duduk ni, namun masih lagi rasa marah ni, geram, masih marah lagi kan? Maka Nabi SAW kata apa? Fal yadtaji', maka hendaklah orang ini dia baring. So kita ada 3 position di situ. Dalam keadaan kita sedang berdiri, kita duduk. Kerana bila kita berdiri ini, tangan kita mudah untuk bergerak, kaki kita mudah untuk bergerak dan kita boleh, maknanya orang kata panjang tangan, panjang kakinya. Senang nak gerak, senang nak pukul, senang nak tarik, senang bila kita berdiri, dalam keadaan berdiri. Sebab itu kita duduk. Walaupun kita kata, kalau duduk pun boleh juga pukul orang. Betul. Tetapi kesannya tak sedahsyat ketika kita berdiri. Kekuatannya lebih ada bila kita berdiri. Kita pukul orang dalam keadaan berdiri beza bila kita pukul orang dalam keadaan duduk. Kekuatannya berbeza. Sekarang kita duduk. Okay, mudah-mudahan rasa nak pukul tu, rasa nak tendang ke, rasa nak buat apa tu kan,
ia dapat dikawal. Namun kalau duduk ni pun memang rasa lagi lah, rasa lagi nak pukul, rasa lagi macam tak boleh ni. Nabi SAW ingatkan kepada kita, falyattaji, hendaklah dia itu baring. Cuma kalau dekat office marah, janganlah baring. Tiba-tiba kan kat office kan, gaduh dalam meeting kan, tak apa aku nak baring lah macam tu kan. Sebab tengah duduk tu kan, kat meeting ni, gaduh-gaduh dengan kawan dalam meeting ni, tak apa aku nak baring lah. Geram betul ni. Taklah, jadi bukan begitu ya. Jangan tiba-tiba terperanjat orang, baring pula lah kawan kita ni kan. Dia jadi benda yang salah lah kan cara aplikasi hadisnya. Cuma antara cara lain yang boleh disarankan di sinilah ya, bagi memahami hadis itu tadi ialah, kalau kita masih lagi dalam keadaan yang marah, yang mana kita tak boleh baring pada waktu itu, terbaik ialah kita keluarkan diri kita daripada tempat tersebut dengan cara yang baik. Okey, dengan cara yang baik. Supaya dia dapat mengawal lah. Kadang-kadang kalau makin duduk di tempat itu, suasana kan semakin bahang kan, kita tak boleh kawal, itulah yang menyebabkan kita akan terus marah. Tapi bila kita keluar seketika daripada tempat tersebut untuk meredakan bahang kemarahan itu, insya-Allah, ia akan membantu kita bila kita nak cakap. Setelah itu, ia akan menggunakan kata-kata yang lebih baik berbanding pada keadaan yang sedang dia marah tu tadi. Baik, seterusnya yang kelima. Yang kelima di sini ialah mengambil wudu. Mengambil wudu ini yang terakhirlah kita buat. Tadi kan bila kita duduk pun masih marah lagi, saya kata kita keluarlah daripada tempat tersebut, ambillah wudu. Mudah-mudahan dapat menyejukkan diri kita. Nabi SAW bersabda, Nabi kata gini, innal ghadab minasyaitan. Sesungguhnya marah ini daripada syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan daripada api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Dan jika salah seorang di kalangan kalian rasa marah, maka hendaklah dia berwuduk bagi menghilangkan bahang kemarahan itu. Sebab syaitan ni dia mengapi-ngapikan kita. Syaitan ni dia memang suka cocok kita supaya kita marah. Kerana bila kita marah ni, kita akan keluarkan kata-kata yang tak baik. Kita akan bertindak dengan tindakan yang terburu-buru sehingga akhirnya nanti yang menyesalnya kita. Kerana akhirnya nanti, lepas kita tercakap dalam keadaan marah itu, selepas kita bertindak dalam keadaan marah itu, kita akan dalam keadaan yang sedar, kita kata, kenapa kan aku cakap macam tu tadi dekat dia? Tak sepatutnya lah aku pukul dia. Kenapa buat macam tu tadi kan, itulah marah sangat kan. Ya Allah, jadi sedemikian kan? Maka sebelum penyesalan itu ada, kerana kita terlajak kata, terlajak bertindak, bukan terlajak laris. Terlajak laris tak ada kena-mengena dengan menahan marah ni. Kita terlajak, banyak benda kita terlajak di situ. Kita tahan kemarahan kita. Mengikut kepada panduan yang telah diberikan oleh Nabi SAW itu tadi. Ia bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Namun, susah bagaimanapun ia, tak mustahil kita mampu untuk melakukannya. Kita ada kekuatan untuk melakukannya. Kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Orang yang dia boleh menahan rasa marahnya, Allah siap sediakan untuk dia dengan syurga yang terbentang luas di hadapan dia. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-133 dan 134, indah sekali ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita supaya kita bersegera untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersegera untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaan syurga itu? Allah kata pada ayat yang ke-133 di sini, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
dan syurga yang mana terbentang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Maka di sini kita lihat pada ayat yang ke-134, Allah memperincikan kepada kita bahawa syurga itu layak diberikan kepada mereka. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mana mereka ini membelanjakan hartanya di jalan Allah, tidak kira pada waktu susah maupun senang. Lalu yang kedua, bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala menekankan wal kazimina al ghaiza wal afina 'anil nas. Okey? Yang ini. Wal kazimina al ghaiza, kita tahan di situ dulu ya. Orang yang menahan rasa marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dua perkara yang sukar Allah berikan. Okey, yang kita sukar nak buat tapi Allah berikan. Biasa, syurga ini dia adalah perjuangan. Syurga tiketnya sangat mahal. Sesiapa yang berjuang untuk masuk syurga, dia juga perlu berjuang bermati-matian untuk sampai ke syurga itu melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Sebab itu Nabi kata apa? Huffatil jannah bil makari. Syurga ianya dikelilingi dengan perkara yang dibenci. Wa huffatin nar bisyahawat. Tetapi neraka ia dikelilingi dengan perkara yang kita suka, yang kita cinta. Suka ke kita ni tahan marah? Rasanya kadang-kadang rasa sesak tau hati ni kan. Suka ke kita ni memaafkan orang lain? Geramnya kita pula nak kena maafkan dia. Dia rasa begitu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang sepi kepada usaha kita untuk mendidik diri kita menjadi orang yang sabar. Usaha kita untuk menjadikan diri kita orang yang mampu menahan rasa marah dan mampu untuk memaafkan orang lain. Maka sebab itu ada di kalangan para ulama menyatakan bahawa antara 8 pintu syurga yang Allah Subhanahu wa taala siap sediakan untuk orang yang beriman ialah pintu al-kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Pintu orang yang menahan rasa marah dan memaafkan orang lain. Mereka yang mampu melakukan perkara itu di dunia, nanti di akhirat akan dipanggil namanya masuk ke dalam syurga menerusi pintu yang khusus yang Allah siap sediakan untuk mereka. Tak ada perkara yang merugikan hidup kita ini bila kita menjalankan perintah Allah. Bila kita mengikuti wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita peroleh adalah ganjaran yang cukup luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada insan yang mampu menahan rasa marahnya. Maka sebab itu pengajaran daripada perbincangan kita malam ini. Yang pertama, kita lihat di sini. Antara akhlak Muslim yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menahan diri dari marah. Selalu kita rasa Nabi ajar kita, suruh kita cakap baik. Okay, jangan menyakiti jiran, menghormati tetamu kita. Apa lagi? Jadi orang yang mana menyantuni, berkhidmat kepada kedua ibu ayah. Jadi orang yang sentiasa mementingkan orang lain, mengutamakan orang lain, itu al-ithar di situ. Kita faham akhlak yang baik sedemikian. Namun kita jangan lupa antara akhlak mulia yang Nabi SAW ingin terapkan dalam diri umat baginda ialah menahan rasa marah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah kemarahan bukan tanda kekuatan, tetapi ia adalah tanda kelemahan. Jangan sesekali kita merasa bahawa kalau kita marah ni kita hebat. Kalau kita marah ni maknanya kita berani. Kalau kita marah ni kita adalah orang yang ditakuti. Ya, bukan begitu. Tetapi bahkan bagi saya, orang yang suka marah-marah, suka tengking-tengking, kan, diri dia tak tenang kan, ramai orang rasa itu adalah kekurangan yang ada pada diri dia, sehingga ramai orang tidak senang untuk berada di sekitar dia. Okey, baik, seterusnya yang ketiga. Nabi SAW memberikan panduan kepada kita bagi mengawal rasa marah itu tadi.
Ada beberapa cara tadi yang telah kita bentangkan. Ada 5. Yang pertama itu perlu dimulakan ya, daripada awal. Seterusnya, bila dalam keadaan kita nak meletakkan akhlak mulia tu dalam diri, mula belajar nak cakap baik, mula belajar nak menyantuni orang lain, mungkinlah kita ada pada situasi-situasi yang menyebabkan kita marah, maka praktikkan cara yang kedua hingga keempat. 4 kan? Cara yang kedua hingga keempat. Okey, dalam keadaan kita mula nak mengamalkan yang pertama tu tadi. 2, 3, 4, 5 ia jalan selari supaya situasi untuk melatih diri kita menjadi orang yang dapat mengawal rasa marah itu ia berjaya. Okey, baik, yang terakhir yang keempat di sini, marah bagi membela diri, maruah, harta, agama dan membantu orang lain ialah marah yang terpuji. Maknanya kita memang diperintahkan untuk menahan rasa marah kita. Tetapi jika ada sesuatu yang berkaitan tentang agama, maruah diri, ataupun kita nampak ada orang lain yang teraniaya, pada waktu itu takkanlah kita nak mengawal rasa marah kita. Kan? Maknanya di situ rasa marah ini bila diterapkan, tapi dengan cara yang baik juga ya. Okey? Bila diterapkan, ia menjadi marah yang terpuji. Marah yang membantu. Marah yang membuatkan pihak lawan yang buat perkara yang tak baik itu tadi, dia rasa bahawa itu adalah perkara yang salah. Jadi jika begitulah keadaan marah kita, marah ini amat dituntut kerana ia melibatkan hukum hakam yang telah Allah Subhanahu Wa Taala gariskan kepada kita. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini menjadi batu loncatan untuk kita semua. Begitu juga pada diri saya, okey, yang menyampaikan agar kita dapat menjadi muslimah yang sentiasa mampu mengawal rasa marah itu. Mudah-mudahan dengan panduan yang kami berikan pada malam ini berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW itu tadi, mampu membantu kita, mendidik diri kita menjadi insan yang sangat sabar dalam melalui ujian kehidupan. Saya tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.